Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran dan untuk kita menjadi hamba-Nya yang sentiasa taat dan kasih dan cinta kepada Al-Quranul Karim. Semoga kita mendapat syafaat Al-Quran di hari akhirat kelak. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-65. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat yang ke-100 dan 101 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. Yang demikian ialah sebahagian dari khabar berita penduduk negeri yang telah dibinasakan. Kami ceritakan keadaannya kepadamu, wahai Muhammad. Di antaranya ada yang masih wujud, sisanya yang dapat disaksikan, dan ada pula yang telah hancur lebur dan hilang lenyap. Dan tiadalah kami menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. Maka berhala yang mereka sembah selain dari Allah itu tidak dapat menolong mereka sedikit pun pada masa datangnya azab Tuhanmu, dan penyembahan yang mereka lakukan itu hanya menambahkan kerugian sahaja kepada mereka. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ini adalah penutup kisah para rasul dan kaum mereka yang dihuraikan oleh surah ini sekaligus pembuka bagi kelompok huraian baru tentang hari kemudian. Kandungan berita yang lalu serta susunan ayat yang mempesona menjadikan ia wajar ditunjuk oleh ayat ini dengan isyarat jauh, yakni itu. Perkataan qaimun yang dimasukkan di sini adalah negeri yang memiliki peninggalan lama seperti Kairo, Mesir dengan piramid dan Sphinx. Son'a di Yaman dengan peninggalan kaum Sabak dan Tubba dan lain-lain yang tersebar. Baik yang disebut dalam surah ini maupun selainnya. Bahkan di seluruh persada dunia. Kata tatbib diambil dari kata at-tabba, iaitu kehancuran, kebinasaan dan kerugian. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat yang ke-100 dan 101 ini dengan menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan inilah sebahagian dari cerita kota-kota, negeri yang penduduknya menzalimi diri sendiri dan menderhakai Rasulnya. Kami menceritakan kepadamu Muhammad untuk pelajaran, peringatan dan untuk beberapa tujuan yang lain, dan supaya cerita-cerita itu terus menerus dibaca oleh para mukmin pada siang ataupun malam hari untuk menjadi peringatan.
kami Allah tidak menzalimi mereka walaupun sedikit. Kami telah mengutus kepada mereka beberapa rasul untuk memberi petunjuk. Akan tetapi mereka sendiri yang menzalimi dirinya dengan mempersekutukan Allah, membuat kerosakan di bumi dan terus menerus dalam perbuatan itu. Mereka mengejek ancaman yang ditujukan kepada mereka oleh para rasul. Mereka bertawakal kepada Tuhan mereka selain Allah untuk menolak azab. Tetapi Tuhan mereka tidak sedikit pun dapat memberi manfaat kepada mereka. Ketika azab Allah telah tiba menimpa mereka, Tuhan mereka tidak menambahkan sesuatu kecuali kebinasaan dan kesesatan, kerana dengan bertawakal kepada Tuhan sesembahannya itu lagi menambahkan kekufuran kepada Allah, bertambah zalim dan sesat. Mereka rugi dunia dan akhirat. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-100 dan ke-101 surah Hud ini, menerangkan zalika min amba'il qura naqussuhu alaik, bahawasanya segala cerita yang terdahulu bermula dari negeri yang didiami oleh kaum Nabi Nuh yang telah ditenggelamkan ke dalam taufan yang terkenal, negeri kaum Ad yang didatangi Nabi Hud, negeri Samud tempat tinggal kaum Nabi Saleh, negeri Sadum dan Gamurrah tempat tinggal kaum Nabi Lut, negeri yang didatangi Nabi Ibrahim sampai kepada negeri Madian yang didatangi Nabi Shu'aib, dan sampai pula ke negeri Mesir tempat Fir'aun menjadi raja besar yang didatangi oleh Nabi Musa. Semuanya telah diceritakan di dalam surah Hud ini dan di dalam surah yang lain. Kata minha qa'imun wa hasid bermaksud bahawa di antara negeri itu ada yang masih dapat dilihat bekasnya, runtuhan rumahnya, jalan-jalan kampungnya yang masih dapat disaksikan dengan mata untuk menjadi iktibar, sebagai bekas negeri kaum Samud yang didatangi Nabi Saleh yang sampai kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dapat disaksikan. Bahkan sampai masa tafsir ini ditulis, dan ada pula yang telah runtuh dan hilang sama sekali, terbenam ke dalam lapisan bumi, seperti negeri kaum Lut. Hamka menafsirkan perkataan وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, menerangkan sebab peringatan sudah lebih dahulu diberikan. Kedatangan utusan Allah itu tidak lain ialah untuk memberi peringatan. Jangan mereka memilih jalan yang salah, namun mereka memilih itu juga. Jika sekiranya peringatan Tuhan tidak ada terlebih dahulu, lalu mereka dibinasakan juga. Wajarlah dikatakan zalim, namun ia bukanlah sedemikian. Seumpama dalam perjalanan yang begitu jauh, di pinggir jalan itu sudah diberi isyarat mana tempat yang berbahaya, mana yang menurun dan mendaki, yang ada lurah dan jurang. Namun mereka tempuh juga. Merekalah sebenarnya yang menganiaya diri sendiri. Hamka berkata, فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ. Hamka menjelaskan bahawa mereka telah menyembah berhala-berhala dan patung-patung, namun berhala dan patung itu tidak dapat menolong mereka. Mereka telah memuja berbagai macam pujaan yang mereka anggap berkuasa selain Allah. Namun setelah tiba bahaya, sedikit pun tak ada pujaan lain yang dapat menolong membebaskan mereka dari seksaan itu. Ketika taufan lautan mengganas naik, ketika bumi telah gelongsor dan gempa semakin menghebat, ketika negeri-negeri mereka ditunggang terbalikkan, maka segala sembahan selain Allah hanya berada di tempatnya sahaja, tidak dapat bergerak kerana dia memang bukan Tuhan. Kata وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ menerangkan beginilah jadinya jika manusia menggantungkan harapannya kepada selain Allah, setelah Allah mendatangkan ketentuan yang pasti berlaku dan yang dijadikan tempat kebergantungan selain Allah itu, tidak ada yang dapat membelanya, bahkan menenggelamkan mereka semuanya. Sebab itu dari permulaan manusia harus menyatakan fikirannya kepada Allah yang Maha Esa, supaya dimerdekakan dan dibebaskan jiwanya daripada yang lain dan sujud hanya kepada Allah. Dengan demikian terpelihara diri, terpelihara jiwa dari keraguan, perpecahan dan kehancuran.
Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi mentafsirkan ayat ke-100 dan 101 surah Hud dengan menjelaskan bahawa tidak ada satu kota atau masyarakat bangsa yang dapat diharapkan bertahan untuk selama-lamanya kecuali dengan ketentuan Allah. Segala kepalsuan dan bayangan yang cepat menghilang akan binasa berhadapan dengan kenyataan serta ketentuan Allah yang abadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat yang ke-10 dan ke-101 surah Hud menurut pentafsiran oleh ulama. Ayat ke-100 dan 101 surah Hud ini menjelaskan bahawa semua sembahan yang ada di muka bumi ini tidak akan mampu melawan kekuasaan Allah yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Bukti sembahan selain Allah tidak berkuasa telah ditunjukkan oleh Allah dalam kisah kaum terdahulu yang telah dihapuskan oleh Allah tanpa dapat meminta bantuan daripada sembahan mereka. Baru-baru ini berlaku banjir besar yang tidak pernah berlaku di Selangor dan Johor Bahru. Banyak rumah yang telah hancur, kereta yang rosak ditenggelami air dan paling menyedihkan lagi, terdapat juga mangsa-mangsa banjir yang terkorban akibat terkena renjatan elektrik di tempat mereka. Peristiwa seperti ini bukanlah pertama kali berlaku di Malaysia. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, bencana alam yang menimpa pada hari ini seolah-olah menjadi suatu peringatan terhadap kita untuk mendekatkan diri dan meningkatkan keimanan kepada Allah. Peringatan yang cukup jelas ini diberikan oleh Allah dalam bentuk bencana alam, seperti banjir besar, tanah runtuh dan gempa bumi. Segala bencana alam yang sering dilihat dan dipaparkan dalam media adalah ketetapan Allah yang memilih siapa yang akan menerima musibah itu, tempat dan waktu. Apa yang pasti, ia mempunyai sebab tersurat dan tersirat yang perlu difikirkan oleh kita sebagai khalifah. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11, Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah, dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku. Itu dengan tenang dan sabar, dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan setiap sesuatu. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-100 hingga 101 surah Hud ini ialah setiap Muslim hendaklah mengakui bahawa hanya Allah yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu dan hanya Allah yang layak disembah. Umat Islam hendaklah mengambil pengajaran dari kisah kaum terdahulu yang dihancurkan oleh Allah kerana keengganan mereka untuk menyembah Allah, agar semakin kukuh keimanan kita kepada Allah. Sebagai Muslim, kita perlu mengetahui bahawa semua makhluk tidak mempunyai kuasa di atas muka bumi ini dan tidak dapat menolong dan membantu ketika ditimpa kesusahan. Bahkan hanya Allah satu-satunya yang berkuasa dan dapat memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.